Okey, topik ni pendek je sebab kamu pun dah belajar dalam modern maths. Okey, sebelum tu, atau caraan linear. Okey, sebelum tu cikgu teringat apa ni nak, mana cikgu tulis? Nak ceritakan sikit tentang format SPM. Okey, format SPM untuk, kita kan dah nak habis syllabus. Okey, eloklah kita tahu sikit tentang format SPM. Masih lagi ada 2 paper, cikgu tulis kat sini lah. Okey, masih lagi 2 paper. Okey, Maths SPM 2021. Okey, kertas 1 dia dah berubah format ni. Okey, kertas 1 dulu 25 soalan. Okey, sekarang ni kertas 1 dia akan ada bahagian A, bahagian B. Dulu tak ada bahagian A, bahagian B. Okey, so kertas 1 ada bahagian A. Okey, ada bahagian B. 2 bahagian ni. Dia masih lagi 80 markah. Markah masih lagi 80. Cuma dia ada bahagian. Okey, so bahagian A 64 markah. Berapa soalan kat sini? 12 soalan wajib. 12 semua wajib ni. So kertas 1 semua wajib. Okey, 12 soalan kamu jawab semualah. Okey, 12 soalan. Lepas tu dia ada bahagian B. Okey, bahagian B 16 markah lah sebab dia total up to 80 marks Okey, so 16 markah untuk bahagian B. Okey, ni ada pilihan. Okey, so dia ada 3 soalan. Okey, kamu jawab 2. Okey, jawab 2. Okey, dia satu soalan 8 markah lah untuk apa ni bahagian B. Okey, so 3 soalan kamu jawab 2 sahaja. Tengoklah nanti pembahagian dia, cikgu pun tak pasti dia nak tanya soalan topik apa kat sini sebab first year kan kamu yang akan menghadapinya. Okey, tetapi kita kena tahulah bahawa dia ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A jawab semua 12 soalan, okey 64 markah dan bahagian B ada 3 soalan, jawab 2 sahaja, 1 soalan 8 markah. 2 soalan 16, so total up to 80 marks. Tu kertas 1 Okey, kertas 2 100 markah juga, sama markah dia tak berubah macam tahun lepas juga. Okey, so 100 markah. Masih lagi bahagian A, B dan C. Dulu pun bahagian A, B dan C, cumanya bahagian A dulu ada 6 soalan je, 6 soalan wajib. Okey, sekarang ni 7 soalan wajib. Okey, 7 soalan wajib. So jawab ke 7 soalan ni. Okey, 7 soalan wajib. Okey, so membawa kepada 50 markah ni. Bahagian A ni banyak markah 50. 50 markah. Lepas tu bahagian B dulu dia bagi 5 soalan jawab 4. Sekarang dia bagi 4 soalan jawab 3. Okey, 4 soalan jawab 3. Okey, satu soalan 10 markah, so 30 markah. Nak jawab 4 boleh cikgu? Boleh kalau sempat jawab adalah semua. Okey, so kita akan wajib jawab 3 sahaja untuk bahagian B. Okey, ada 4 soalan, pilih 3. Okey, bahagian C sama juga, dia bagi 4 soalan ni macam tahun lepas. 4 soalan, kita akan pilih berapa? 2 sahaja. Okey, so 20 markah. So 50, 30 dan 20 dia akan jumlah kepada 100 markah untuk soalan kertas 2. Okey, so kena tahu juga overview of the SPM paper, SPM format for Maths. Okey, kalau kita tak tahu, kita terkira-kira mana soalan objektif ni kan? Padahal memang tak ada objektif pun. Kita masih blur lagi dengan format soalan. So kita kena tahu, by now kita kena tahu sebab kita dah nak trial dah kan? Okey, baguslah kita punya sekolah, kita dah nak habis topik. Hari ni habis dah insyaAllah. Okey, sekolah anak cikgu baru topik 6. So lagi 4 topik lagi. 4 topik lagi. Okey, biasanya kalau cikgu tengok takwim, bulan 8 dah start trial Bulan 8 dah trial sekolah kita lah. Okey, bulan 8 dah trial. So kita kira okey lah kan sebab
Bulan 8 trial tu kita mengambil kira bulan 11 tu SPM. Okay, bulan 11 SPM. So kita dah cantik dah lah. Okay, dengan pencapaian kita sekarang ni. Okay, so kita cuba tamatkan. Pengatur caraan linear. Pengatur caraan linear ni duduk kat mana soalan dia? Okay, soalan dia duduk dekat bahagian C ni. Okay, dia duduk kat bahagian ni. Dia ada 4 soalan. Okay, so kita nak pilih 2 sahaja. Okay, biasa student dia pilih juga soalan ni sebab soalan ni sana cikgu bocor siap-siap lah soalan dia. Kalau dia tak ada perubahan apa, memang soalan dia 4 soalan ni sahaja untuk bahagian C nak. Bahagian C. Okey. Dia start dengan nombor 12. Okey, ni nombor 7. Okey, 7 tambah 4, 11. So, dia start dengan nombor 12. Okey, dia memang ada 15 soalan. Okey, soalan biasanya. Okey, so nombor 12 ni. Okey, dia tak ikutlah urutan ni. Okey, dia ada soalan nombor indeks. Okey, memang student suka jawab lah soalan ni. 10 markah soalan nombor indeks. Tapi student bahagian soalan dia A, B, C, D, kadang-kadang bahagian D tu dia tak nak jawab. Okey, so kena pilih yang kita boleh jawab 10 markah lah. Okey, kadang-kadang nombor 13 dia akan shuffle lah, tak semestinya nombor 12 tu nombor indeks, kata cikgu tipu pula kan. Tapi dia topik ni lah. Okey, penyelesaian segitiga. Penyelesaian segitiga pun student selalu tak dapat full mark sebab dia bila soalan yang case ambiguity tu dia tak nak jawab, nak lakarkan satu lagi segitiga, satu lagi selalu hilang markah dekat titik perpuluhan. Selalu hilang markah dekat titik perpuluhan. So tak dapat 10 markah, selalu macam tu. Okey, tu yang cikgu dah dapat daripada pengalaman lah. Student selalu tak dapat full mark sebab tu. Okey, soalan seterusnya, topik seterusnya adalah topik yang kita dah belajar juga, kinematik. Okey, yang ada sesaran hal laju tu, yang melibatkan dy dx, melibatkan pembezaan dan juga pengamiran. Okey, so kinematik. Okey, ada student suka soalan ni sebab dia kata tak payah soalan dia kira je cikgu. Okey, so saya suka pengamiran, saya suka pembezaan. Boleh lah. Okey, so boleh jawab soalan ni. Dan satu lagi pengatur caraan linear. Yang ni lah, pengatur caraan linear. Okey, pengatur caraan linear ni soalan dia senang je. Tapi student tak suka sebab graf satu, dan satu lagi student tak suka sebab dia panjang. Okey, soalan dia panjang sebab dia cerita kan, penceritaan. Okey, dia panjang sikit tapi bila dah keluarkan maklumat semua tu memang senanglah nak menjawab soalan ni. Okey, soalan pengatur caraan linear. So kita akan pilih 2 daripada 4 topik ni. 2 daripada 4 topik. Okey, so student selalunya dia akan kata nombor indeks dengan penyelesaian segitiga lah. Tapi itulah kelemahan dia dekat nak dapat 10 markah tu. Okey, nak dapat 10 markah tu kita takut kita tersilap dekat titik perpuluhan ke, ataupun nombor indeks selalunya kita bahagian part yang D tu. Okey, dia kata meningkat persen-persen tu kita akan tersilap kat situ. Okey, so kita akan decide lah kat mana nanti bila soalan tu ada depan mata kita. Depan mata kita, kita akan decide kita nak jawab yang mana. Cikgu sini jawab 4-4. Jawablah 4-4 kalau sempat. Okey, biasanya nak jawab 2 pun tercungap-cungap. Okey, tak cukup masa. Okey, pengatur caraan linear lah. Okey, pengatur caraan linear. Okey, dalam bahasa Inggeris kena tahu juga sebab next year kita masuk universiti dia belajar dalam bahasa Inggeris pula. Okey, linear programming. Okey, belajar programming ke ni? Tak. Tapi pengatur caraan tu maksudnya programming lah. Linear programming. Okey, bukan belajar komputer ni Okey, ni dalam bahasa Inggeris lah. Okey, dalam bahasa Inggeris disebut linear programming. Okey, sekali lagi soalan dia dekat bahagian C, kertas 2. Okey, yang melibatkan 10 markah. Sebelum ni memang tak ada dekat kertas 1, tak ada, kertas 2 bahagian A dengan B pun tak ada. Okey, dia bahagian C sahaja. So kita akan tengoklah tahun ni macam mana. Tapi setakat ni tak adalah diberitahu dekat sekolah kata diubah dia tempat dia kat tempat lain pula. Tak adalah, dia memang dekat bahagian C lagi. Okey, apa benda ni? Okey, jom kita tengok. Tengok nanti kita tak Allah topik ni ke kan? Okey, so cikgu tak tahulah kamu sempat tengok ke tak malam tadi. Cikgu baru bagi, terlupa. Okey, pengatur caraan linear. Okey, dia melibatkan kawasan
ketaksamaan. Okey, kita akan lorek kawasan ketaksamaan pun kita dah pandai dah lorek kawasan ketaksamaan, tapi kita ulang kaji sikit lah. Okey, memandangkan benda ni dalam topik form 4 matematik teras. Okey, matematik teras kalau tak salah cikgu form 4 lah benda ni. Okey, so katakanlah kita nak lorekkan kawasan yang melibatkan pemboli ubah X dengan Y sahaja. X dengan Y sahaja. Yang ni pun ramai juga student tersilap. Okey, bila nak lorekkan dia nampak ini, okey, X lebih kecil pada 4. Okey, X lebih kecil dan sama pada 4. Okey, lebih kecil dan sama dengan 4. So bila kita nak lorekkan, kita tanda dulu 4 tu kat mana. Okey, 4 tu X lah. Okey, so tanda dekat X tu. Ni 4 dia kat situ. Okey, jangan tersilap nanti. Okey, sebab student ramai dia confuse bila dia tengok 4 kat situ. Lepas tu kalau kita buat garis lurus dia, sekejap mana garis lurus? Ya, shape. Asal. Macam mana garis lurus cikgu tadi? Bukan. Kat sini garis lurus. Okey, so garis lurus bila kita tengok X4, okey, so kita akan garis lurus X4 macam ni. Okey, so macam tu garis lurus dia. Okey cikgu, tiba-tiba dia tegak macam tu cikgu. Bukan dia X4 dia kena melintang ke X tu, paksa X melintang. Tak, kita akan pilih 4 dekat X tu. 4 dekat X tu. Okey, so garisan dia tegak macam paksi Y. Tapi dia X lebih kecil dan sama dengan 4. Okey, sekarang ni kita nak lorekkan. So jangan tersilap, jangan buat kat sini. Jangan buat melintang. Okey, kalau melintang tu Y4. Ni X4. Okey, so kita pilih X4, lepas tu kita nak lorek dia, kita tengok garisan dia penuh ke putus-putus. Okey, dia penuh lah untuk kes ni sebab garisan yang ada tanda kesamaan di bawah ni garisan penuh. Okey, so ni ulang kaji je lah. Kalau macam ni garisan dia putus-putus. Okey, so sekarang ni lebih kecil pada 4. Lebih kecil pada 4, 3, 2, 1, 0 dan seterusnya lah. Lepas tu kita pun lorek lah. Okey, daripada sini kita lorekkan. Okey, tu kawasan dia lah. Okey. So kalau dia ada nombor negatif, kita sampai negatif lah. Okey, untuk kes kita nanti pengatur caraan linear dia sampai dekat kosong je. Okey, kalau untuk kes ni dia, kita lorekkan semualah sampai ke negatif tu. Okey, so macam tu. Okey, next one. Okey, Y sama dengan negatif 2. Okey, Y negatif 2. Tanda Y negatif 2 dulu. Ni Y negatif 2. Okey, lepas tu kita gariskan Y negatif 2 tu. Okey, penuh ke putus-putus? Okey, garisan dia putus-putus sebab dia apa? Dia tak ada sama dengan. Okey, so garisan dia putus-putus. Ini pun membawa markah juga kalau kita salah. Okey, kita buat garisan penuh dia akan salah lah. Okey, lepas tu kita nak apa? Kita nak lebih besar. Okey, tak ada sama dengan ni. Lebih besar pada negatif 2. So negatif 1, 1 per 2, 2 dan seterusnya kan. Okey, so lorekkan dia di atas ni. Okey, kamu garis elok-elok lah kan. Guna pembaris elok-elok. Tu lorekkan dia. Okey, ni yang melibatkan satu pemalar sahaja. Satu pemboleh ubah sahaja, X ataupun Y. So jangan tersilap. Okey, sekarang kita tengok yang melalui asalan. Okey, cikgu bagi very fast lah sebab kamu dah belajar dah semua ni. Okey, bila melalui asalan, okey, so maksudnya pintasan Y dia kosong lah. Dia akan lalu asalan. Okey, so kita akan cari 2 pasang titik. Okey, so titik kita biasa pilih kalau dia tak ada pintasan Y ni, kita pilih kosong lah. Bila X kosong, okey, ganti dengan kosong, 2 kali kosong, Y pun kosong. Okey, so kita tandakan. Tanda dulu. Okey, kosong, kosong. Okey, lepas tu kita pilihlah satu lagi benda yang ada dekat skala. Okey, katakanlah cikgu saya pilih satu lah, X1 Okey, X1. So, Y, okey, Y sama dengan, dia buat sama dengan 2 kali 1. Okey, X adalah 1, so dapat 2. 1, 2. Okey, tanda 1, 2 tu kita tandakan.
Lepas tu kita tengok garisan putus-putus ke penuh? Putus-putus. Okey, garisan ni putus-putus. Okey, so kita sambunglah dua pasang titik ni. Okey, garisan putus-putus, garis dengan pembaris elok-elok. Okey, garis dengan pembaris elok-elok. Okey, lepas tu, tengok cikgu buat tak elok. Okey, kamu garis pembaris elok-elok. Okey, lebih kecil. Ingat bila nak tahu lebih kecil, lebih besar, di atas ke di bawah, mesti Y tajuk. Wajib Y tajuk. Okey, Y jadi perkara rumus. Okey, sekejap lagi cikgu tunjuk. Okey, so sekarang ni untuk yang ni memang Y tajuk lah, Y kat depan. Y tajuk ataupun Y positif di depan. Y positif. Okey, so sekarang ni kita tengok yang ni memang Y tajuk je lah. Lebih kecil, nampak je lebih kecil di bawah. Okey, lorekkan dia di bawah garis. Di bawah line tu line, di bawah garis lurus. Okey, dengan syarat apa? Y tajuk. Okey, kalau lebih besar, so dia di atas garis lurus. Lorekkan dia. Okey, so untuk kes ni kita tengok Y lebih kecil, so kita pun loreklah di bahagian bawah ni macam tu. Okey, lorek di bahagian bawah ni elok lah. Okey, tak elok je cikgu punya. Okey, tengok untuk kes yang kedua. Okey, melalui asalan juga kalau X kosong kita tak Y pun ikut kosong juga. Okey, kosong, kosong. Okey, nampak tu dia ada emoji kat situ. Ada orang duk tunggu kat situ, maksudnya ada amaran lah. Okey, sekarang ni kalau kita pilih X3, cikgu saya nak X3 lah. Okey, so kita tulis sama dengan 3Y, sama dengan ni sebab kita nak cari nilai kita buat sama dengan. Okey, nak apa? Nak X3. Okey, X3. Okey, X3 sama dengan 3Y. So Y sama dengan 1. Okey, Y1. So 3, 1 kat sini, 3 kat sini 1. Tengok paksi dia elok ni 1 3, 1. Okey, so garisan penuh ke garisan putus-putus? Okey, garisan dia penuh. Okey, sebab apa penuh? Dia ada sama dengan kat situ Okey, kita buat garisan penuh. Cikgu panjangkan sikit belas ni. Okey. Okey, garisan penuh cantik. Okey, lepas tu kita nak lorek. Kita pun tengok dekat tanda ketaksamaan ni. Kita tengok, lebih kecil cikgu. Lebih kecil kat bawah lah cikgu. Okey, so lebih kecil kita nak lorek kat bawah. Salah. Okey, kita kena rujuk kepada Y. Y sebagai tajuk. X lebih kecil dan sama dengan 3Y. Okey. Bila kita baca Y, so dia 3Y lebih besar dan sama dengan X. So kita baca sebelah Y. So dia 3Y lebih besar dan sama dengan X. Kita baca sebelah Y. Okey, nampak tak Y nganga belah sini? Okey, nganga besar 3Y lebih besar dan sama dengan X. Nganga belah besar dekat Y tu. So dia di atas. Ni yang takut silap ni. Okey, so lorekkan dia di atas garis lurus, bukan di bawah. So kita kena tukar tajuk dia bagi jadi Y. Kita tak tulis pun tak apa. Cikgu saya tak tulis pun 3Y lebih besar dan sama dengan X. Tapi saya tengok saya tahu dah. 3Y saya baca kat atas ni. 3Y lebih besar dan sama daripada X. Okey, so saya tahu dia di atas. Okey, tak tulis ni pun tak apa. Tapi kalau kita nak confident lagi, kita tuliskan. Okey, so lorekkan dia di atas. Okey, so hati-hati dekat situ. Takut tersilap. Lorekkan. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok yang pattern yang melibatkan ada pintasan. Okey, yang ada pintasan. Okey, tengok dua contoh kat atas ni sebagai ulang kaji. Okey, so X tambah Y lebih besar dan sama dengan 3. Okey, so kita akan pilih dua pasang titik lah. Okey, biasa kita pilih kosong. X dia, Y dia pun kita pilih kosong juga. Okey, katakanlah pilih kosong. X kosong. Y bukan kosong tau. Okey, rewrite balik di equation dengan tanda sama dengan X tambah Y sama dengan 3. Buat sama dengan nak cari nilai. So X kita pilih kosong. So kosong tambah Y sama dengan 3. So Y sama dengan 3. Okey, Y 3. So kosong 3. Okey, tanda dulu kosong 3. Tanda dulu. Nanti baru kita cari next pair. Okey, koordinat kedua, pasangan yang kedua. Okey, pasangan yang kedua, pilihlah X berapa pun. Okey, cikgu saya nak X 1 lah. Okey, kalau X1, X1 dekat sangat, cikgu pilih X2 lah. Okey, cikgu saya nak X2 lah. Okey, X2
Okey, kalau X 2, so kat tempat X ni cikgu tulis 2. So 2 2 tambah Y sama dengan 3. So Y dia ialah 1. 2, X dia 2, Y 2 tambah Y sama dengan 3. So Y sama dengan 1. Oh 2, 1. Okey 2, 1 cikgu pun tandalah 2, 1 ni 1 ni 2, 2, 1. Macam mana ni dia punya ni? Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Okey ni 2, 1. Okey kat sini lah 2, 1. Tanda elok-elok. Lepas tu kita buat garis lurus dengan pembaris. Tengok penuh ke garisan putus-putus, garisan penuh sebab dia ada sama dengan tu Okey so kita pun garis garisan penuh elok-elok. Okey, sekarang kita nak lorekkan. Okey, kawasan mana kita nak lorekkan? Okey, so kita tengok Y tajuk tak? Ya, Y positif belas ni. Ni ada L cikgu tak apa. Asalkan Y positif lebih besar maksudnya di atas. Okey, ni Y ni dia positif kat depan ni. So kita tahu dia positif, so dia tajuk lah. So dia lebih besar di atas. So kita pun loreklah ke atas. Molek lorek dia. Okey, so macam tu. Garisan macam ni. Okey, so ni adalah lorekkan untuk X tambah Y lebih besar dan sama dengan 3. Okey, next one. Okey, next one. 2X tolak Y lebih kecil dan sama dengan 4. Okey, so macam tadi juga. Okey, kita buat kita punya paksi dulu. Okey, nanti kamu akan diberi kertas graf lah. Dalam buklet kamu tu akan ada kertas graf. Buklet untuk jawab soalan tu dia bagi buklet dia bagi buku. Okey, buku tu dalam tu sekali ada kertas graf. Okey, dalam tu sekali ada kertas graf. Dia akan bagi macam tu. Okey, so sekarang ni kita nak buat apa ni? Okey, kita nak cari dua pasang titik lah cikgu. Okey, so dua pasang titik. Okey, katakanlah kita pilih X nak kosong lah. Okey, so 2 kali kosong tolak Y sama dengan 4. Okey, 2 kali kosong, kosong tolak Y sama dengan 4. Y sama dengan negatif 4. Ya Allah, tak ada dah pula negatif 4 kat sini. Kosong negatif 4 tak muat dah pula kan. Kalau graf pengatur caraan linear dia tak akan ada nombor negatif. Okey, sebab dia melibatkan bilangan orang, bilangan meja, bilangan baju. Okey, so tak ada negatif Okey, so tak nak lah pakai kosong. Okey, nanti kosong negatif 4 tanda dia kat sini nanti kan. Okey, negatif 4 kat bawah ni. Kita tak akan pakai negatif untuk pengatur caraan linear. Okey, so kita pilihlah nombor lain. Okey, banyak lagi nombor yang kita boleh pilih. Okey, katakanlah cikgu pilih 2 lah. Okey, cikgu pilih 2 kat sini. Okey, so 2 kat sini. Okey, so ni pilihan kita sendiri tau. Okey, pilihan kita sendiri. So cikgu akan ganti 2 kat sini lah. Okey, so 2 kali 2 tolak Y. 4 tolak Y sama dengan 4. Okey, so Y sama dengan 0. Okey, Y sama dengan 0. Okey, so tak ada lagi dia punya skala dia tak ada lagi. Okey, so 1, 2, 3. Okey, ni 2. Okey, ni cikgu buat skala yang sama. Okey, ni 2, ni 4 ni. Okey, so ni 0. Okey, so kita akan dapat bila X2, Y0. X2, Y0. Okey, tanda dulu. 20 tu kita tanda dulu kat sini 20. Okey, 20 kat situ. Okey, satu lagi kita nak pilih. Okey, cikgu saya nak pilih X4 lah. Boleh? Okey, kata kita pilih X4. So 2, jangan pilih X100. Dekat skala ni tak ada 100 kan? Okey, so X100 lah cikgu. Mana nak cari 100 pula kan? Kita pilih yang ada dekat skala. Okey, so katalah 4 kita pilih. Tolak Y sama dengan 4. Okey, so Y bawa sini lah. Okey, so 8 ni Y negatif ni cikgu bawa sebelah sini. So 8 tolak 4, 4. Oh, Y dia 4. Okey, 4 dengan 4 rupanya. Okey, so kita pun tandalah 4 dengan 4 ni 4 juga. Okey, 4X, 4Y kat sini. Okey, so kita pun garislah elok-elok. Okey, kita garis elok-elok dengan baris.
Okey, so cikgu bawa ke negatif padahal dia tak ada negatif Okey, so macam ni garisan dia. Okey, kita pendekkanlah dia tak ada negatif. Okey, bagi dia lalu elok-elok. Okey, lepas tu kita nak lorekkan atas ke bawah. So hati-hati dekat atas ke bawah ni. Kita tengok tajuk kat sini. Negatif Y. Tak boleh. Kalau negatif Y, kalau dia lebih kecil maksudnya nanti Y dia lebih besar. Okey, so kita tengok kalau macam ni. 2X tolak Y lebih kecil dan sama dengan 4. So 2X tolak 4. Okey, so kita baca belah Y. Okey, Y. Okey, Y. Kita tengok Y dengan belah besar. Okey, so Y lebih besar. Okey, so ni lebih besar. Okey, sebab ini tajuk dia kalau, ni tajuk dia Y cikgu tapi dia negatif. Kita kena kalau Y positif tak apa, kita tengok lebih kecil di bawah. Tapi yang ni, dia Y dia negatif. So kena terbalikkan. So dia bukan, dia akan jadi Y lebih besar dan sama dengan 2X tolak 4. So hati-hati kat situ. So dia lebih besar. So lorekkan dia di atas. Atas ni lah. Semua ni lah. Okey, so hati-hati kalau Y tu negatif. Okay, so yang tu sebagai ulang kaji, lama juga pula ulang kaji ni. Okey, so kita kena alert dengan benda tu. Okey, sebab benda tu common mistake, sebab itulah cikgu bagi tahu sekali lagi. Okey, kita tengok yang ni pun ulang kaji juga. Okey, yang bahagian bawah ni pun ulang kaji juga. Okey, supaya kita cekap dengan perkataan-perkataan yang ditanya dalam soalan. Nanti soalan dia panjang, so ada perkataan-perkataan ni. Okey, mari kita tulis Y lebih besar daripada X. So Y kena besar pada X. Y lebih besar pada X. So Y lebih besar pada X. Sama tak boleh? Okey, lebih besar. Okey, nombor 2, Y kurang daripada 3. Okey, Y kurang daripada 3, kurang lah. Okey, boleh tak sama? Tak boleh lah sebab dia nak kurang daripada 3. Okey, so kita kena buat kurang, tak ada sama dengan ni. Nanti kalau lakaran kita tu, lukisan kita tu tak boleh ada garisan penuh, garisan putus-putus. Okey, kita tengok ayat yang ketiga, soalan C. Y tidak lebih daripada X. Tidak lebih pada X. Kalau tidak lebih, sama tak apa. Tak lebih je. Okey, so Y, maksudnya dia kurang lah. Tidak lebih tu kurang. Sama pun dia tak boleh. Sama dengan X pun boleh. Jangan lebih je. Okey, dia tidak lebih. Sama tak apa. Macam tu. Okey. Y sekurang-kurangnya 2 kali X. Y sekurang-kurangnya 2 kali X. Sekurang-kurangnya. Okey, macam mana nak tulis ni? Sekurang-kurangnya. Okey. Sekurang-kurang. Kalau cikgu kata sekurang-kurangnya 3 orang kelas A1 ni dapat A+. Sekurang-kurangnya 3 orang. Kalau sekurang-kurangnya 3 dia kena lebih. Okey, dia kena lebih daripada 3 orang. Macam tu. So yang ni bila sekurang-kurangnya, kita kena lebih besar dan sama dengan 2X. Paling kurang 2X. Okey, sekurang-kurangnya tu paling kurang. So dia kena lebih. Lebih besar dan sama dengan 2X. Okey, paling kurang adalah 2X. Okey, tengok soalan E. Setakat ni boleh ke? Ni kita belajar bahasa Melayu ni. Boleh. Boleh. X lebih daripada 2 kali Y. X lebih daripada. So kalau lebih besar lah. 2 kali Y. So 2Y. Lebih Lebih so kena lebih. Okay. Next one. Ayat ni lah. Okay, ayat ni yang ada dalam peraturcaraan linear tapi tak ada dulu kita belajar taburan kebarang kalian pun kan. Ingat tak kita nak cari R dia tu kan. Sekurang-kurangnya 3 mentol pecah lah apa semua tu kan. Okay, so ni lah ayat-ayat dia. Okay, tapi dia tak ada huruf F ni, dia tak ada macam huruf F. Huruf F ni ada dekat bahagian peraturcaraan linear. Okay, tengok ayat dia. X melebihi Y, nampak tak? X melebihi Y. Nampak je perkataan X melebihi Y, so kita tulis X tolak Y. X tolak Y. Melebihi Y. Okay, so X melebihi Y. So X tolak Y lah. X lebih besar pada Y lah. Dengan sekurang-kurangnya. So sekurang-kurangnya tadi tu mesti lebih besar ataupun sama dengan 10 untuk kes kita ni. Okay. So X melebihi Y dengan sekurang-kurangnya 10. So sekurang-kurangnya ni lebih besar dan sama. Okay, 10. Okay, mari kita tengok K dululah. Sementara tu kita tengok K.
Y melebihi X. Okey, Y melebihi X. So, Y tolak X. Kalau sekurang-kurangnya dia lebih besar dan sama. Okey, kalau selebih-lebihnya, maksudnya dia maksimum dia 5. So, dia kena kurang dan sama dengan 5. Okey, kalau sekurang-kurangnya tu maksudnya lebih besar dan sama dengan 5. Kalau selebih-lebihnya tu, dia mesti lebih kecil dan sama dengan 5. Contoh, untuk kelas kita ni cikgu nak selebih-lebihnya 2 orang dapat C. Okey, so selebih-lebihnya 2 orang. Maksudnya paling maksimum 2 orang dia dapat C. Yang lain semua dapat A dengan B. Okey, so selebih-lebihnya tu maksudnya dia maksimum dia 5. Okey, dia kena kurang dan sama dengan 5 lah. Okey. Okey, kita akan tengok ayat ni lagi sekejap lagi dekat soalan ni. Okey, nilai minimum X ialah 5. Okey, so nilai minimum X ialah 5 maksudnya X dia paling minimum 5. So, paling minimum dia 5. Okey, so dia kena lebih besar dan samalah. Paling kecil 5. So, 5, 6, 7, 8. Kalau kita nak list dulu, benda apa kita nampak sikit. Nilai minimum 5. So, 5, 6, 7 dan seterusnya. So, lebih besar dan sama dengan 5. Okey. Okey, senang macam tu. Okey, jumlah X dan Y tidak melebihi 10 jumlah. So, X tambah Y lah. X tambah Y tidak melebihi 10. Sama tak apa. Jangan lebih je pada 10. Tidak melebihi 10. So dia kurang dan sama dengan 10. Sama tak apa. Tidak melebihi. Okey. Okey, macam ayat C ni. Y tidak lebih daripada X. Sama boleh? Boleh. Kita bermonolog lah dengan diri kita sendiri. Okey, kita tengok J dulu. Nilai maksimum X ialah 6. Maksimum dia 6. So 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan kosong. Okey. So nilai dia mesti lebih kecil dan sama dengan 6. So maksimum dia 6. So 6, 5, 4, 3, 2. So lebih kecil dan sama dengan 6. Okey, soalan I. Last one, soalan I. Cikgu tulis kat sini sebab kecil sangat X tu. Nisbah Y kepada X. So kita tulis macam ni. Ni nisbah. Tulis dalam bentuk pecahan. Nisbah Y kepada X. Kalau nisbah X kepada Y, X per Y. Kalau nisbah Y kepada X, Y atas. Okey? Siapa yang datang dulu, dia duduk kat atas. Okey, lebih daripada. So, lebih daripada kena macam tu lah. Lebih daripada 3. Okey? So, nanti kita akan tulis dia macam ni. Tulis dalam bentuk tanpa pecahan. So, X ni kita zap main sini. So, lebih besar pada 3Y. Macam tu cara tulis dia. 3Y pula tu. 3X. Sekali lagi, nisbah Y kepada X. So, Y per X lebih besar daripada 3. So, kita rewrite dia supaya tulis dalam bentuk linear macam ni. Tak ada pecahan-pecahan lah. Okay. So, Y lebih besar pada 3X. Okay, tu adalah kita punya ulang kaji je. Okey, ulang kaji untuk kita nak rewrite ataupun translate bahasa Melayu kepada bahasa matematik. Okey, lepas tu kita teruskan. Okey, kita nak pergi terus kepada soalan. Okey, soalan dia macam mana? Okey, soalan dia lebih kurang macam ni lah. Okey, so membentuk model matematik ni yang first punya. Okey, so part yang kita nak tulis sendiri ketaksamaan tu. Dia tak bagi huruf Y, tak bagi huruf Z ke, tak bagi huruf X ke, dia tak bagi. So kita kena wakilkan sendiri. Okey, membentuk model matematik. Okey, model matematik tu bukan model yang nak pakai baju, catwalk semua tu. Okey, model matematik ni adalah ketaksamaan tu lah yang kita nak buat tu. Bagi suatu situasi berdasarkan kekangan. Okey, kekangan ni adalah syarat ni. Okey, ni syarat ataupun constraint dalam bahasa Inggeris dia constraint. Okey, ni syarat dia lah. Okey, syarat yang diberi dan mewakilkan model tersebut secara grafik. Okey, grafik tu nanti kita akan lukis graf lah. Okey, so tengok yang ni kita nak tafsir masalah tapi kita tak lukis graf lagi. Sekejap kita akan lukis graf. Tuliskan satu model matematik bagi setiap situasi berikut. Perimeter sebuah bingkai gambar yang berbentuk segi empat tepat mestilah okey, so perimeter segi empat tepat tidak lebih daripada 180 cm. Okey, jom kita lukis sikit bingkai gambar kita.
Okey, segi empat tepat dia kata, bukan segi empat sama, segi empat tepat. So kita letak sendirilah yang mana kita buat X dengan Y, biasa X dengan Y. So kalau daripada X, maka panjang ni kita buat Y. Okey, so perimeter. So perimeter ialah Y tambah Y, X tambah X. Okey, so 2Y tambah 2X. So kita tulislah model matematik kita, model matematik kita ialah 2Y tambah 2X. Ini perimeter Okey, lebih besar, tidak lebih daripada 180. Sama tak apa, jangan lebih. Okey, tidak lebih, so kurang daripada dan sama dengan 180. Okey, tidak lebih daripada 180. Sama tak apa? Okey, so ni lah model matematik kita. Oh, senang dia model dia kan. Okey, so tak adalah tinggi lampai ke apa kan. Macam ni je model dia. Okey, tengok yang kedua. Okey, boleh kan yang pertama kan, senang je. Okey, seorang penjajah menjual sayur bayam dan sawi. Okey, harga jualan bagi 1 kilogram bayam dan 1 kilogram sawi masing-masing RM3.50 dan RM4.50 se-kg lah untuk setiap satu. Jom kita tulis bayam dengan sawi. Okey, so siapa dulu? Bayam dulu. Okey, bayam, sawi. Okey, so bayam ni kita nak buat huruf apa? Okey, kita decide sendiri. Okey, so kita tulis X dah bayam ni. Okey, sawi ni kita tulis Y. Okey, ni kilogram lah. Okey, bilangan kilogram dia. Okey, harga. Okey, harga kita 1 kilogram bayam RM3.50. Okey, harga sekilogram sawi RM4.50. Oh, mahal juga ni. Okey, sekarang dia nak apa? Kita nak tulis apa? Jumlah jualan. Okey, jumlah jualan yang diperoleh penjajah itu adalah sekurang-kurangnya RM3.50 sehari. Okey, so kalau 1 kilogram bayam RM3.50. Dia takkan nak jual 1 kilogram je kan? Okey, dia akan jual X kilogram. Okey, bayam tu kita namakan dia X. Berapa kilogram? X kilogram. So kalau 1 kilogram kita RM3.50. Kalau X kilogram kita darab dengan X je lah. Okey, ni dia jual banyak ni. Okey, untuk bayam. So untuk sawi pula 1 kilogram RM4.50. Okey, dia bukan jual 1 kilogram je, dia jual Y kilogram. So Y kilogram. Okey, dia sekurang-kurangnya dia kena dapat RM350 sehari. Okey, so sekurang-kurangnya dia mesti lebih besar dan sama. Itu sekurang-kurangnya RM3.50. Okey, so tepi sikit. Okey, so RM3.50. So RM3.50 lagi. RM350. Macam tu. Okey, ni harga tadi. Okey, so inilah model dia. 3.50X tambah 4.50Y lebih besar dan sama dengan 350. Senang je macam tu kan. Okey, so tu adalah model matematik yang kita keluarkan daripada tafsiran masalah ayat dalam soalan. Okey, so kita tafsirkan satu lagi pula. Okey, kem matematik tambahan akan diadakan dengan melibatkan dua buah sekolah. Sekolah Teknik KL dengan Sekolah Sains Alam Syah. Okey, so dulu kita memang selalu buat tapi sekarang tak nak buat dah kan. Okey, kita buat dengan Sains Selangor, kita buat dengan Sains Alam Syah. Okey, kadang-kadang kita panggil sekolah menengah ceras. Okey, so kita buat collaboration lah untuk camp kita. Tapi sekarang tak boleh lah kan. Okey, so untuk kes ni dia bagi tahu siap-siap. Tadi bayam dengan sawi tu dia tak bagi siapa X siapa Y. Okey, sekarang ni dia bagi X ialah bilangan student SMTKL, Y bilangan student Alam Syah. Okey, so bilangan student ni dia bagi tahu siap-siap. Okey, X tu siapa, Y tu siapa. Okey lah. Okey, kalau dia tak bagi tahu kita kena decide sendiri. Okey, so sekarang ni dia kata jumlah murid. Okey, so jumlah murid yang mengikuti camp tu tidak melebihi. So jumlah murid maksudnya X dengan Y. Okey, X tambah Y lah. Kita tulis X tambah Y tidak melebihi 320.
Okey, sebab dewan kita muat 330 kan. Okey, so kita tak boleh lebih pada 320. So kita buat tidak melebihi. So dia kena kurang ataupun sama tak apa lagi. 320. Okey, so 1 markah. Dalam SPM dah dapat markah lah, tuliskan ketaksamaan dapat 1 markah. Kalau ada 3 ketaksamaan 3 markah. Okey, kami jumlah so kita pakai dua-dua X dengan Y. Okey, soalan yang kedua. Bilangan murid SMTKL. So bilangan SMTKL siapa? X. Okey, so X. Kita tulis X. Sekurang-kurangnya 100. Okey, so sekurang-kurangnya 100. Sekurang-kurangnya maksudnya paling minimum 100. Dia kena lebih besar atau sama dengan 100. Okey, so sebab kita nak student kita ramai lah kan. Kita nak tak boleh kurang pada 90 boleh cikgu, tak boleh. Kena paling minimum 100. Okey, so dia mesti lebih besar dan sama dengan 100. Okey. So 200 boleh? Boleh. 200 boleh. 300 boleh? Boleh. 20 orang je daripada SAS. Boleh je kan? Okey. So kita nak dia lebih besar dan sama dengan 100 dan dia punya jumlah 320. Okey, cikgu nak student kita 340 boleh? Tak boleh lah sebab kekangan yang pertama dia nak sampai limit dia 320 je. Jangan student kita sampai 340 semua nak mau masuk kan? Tak boleh lah. Okey, sebab kekangan pertama tu dia kata 320 maksimum. Okey, bilangan murid SMTKL lagi. Yang ketiga kekangan yang ketiga ataupun syarat yang ketiga, bilangan murid SMTKL lebih 2 kali bilangan murid sains alam syah. Okey, bilangan SMTKL. Okey, so lebih daripada 2 kali student SAS Y. Okey, alam syah Y. 2 kali. So 2 lah. 2 kali Y. Alam syah Y. Okey, ni X. Okey, lebih besar. Macam tu je. Okey, so 3 markah untuk kita. 3 markah. Senang je. Okey. Okey, kita praktis lagi. Okey, kita praktis lagi dengan ayat-ayat ni. Dia macam-macam dia boleh tanya. Okey, dia boleh tanya camp lah, dia boleh tanya tentang pokok lah, meja lah, kerusi lah, kalkulator lah, macam-macam dia boleh tanya. Tapi macam tu je lah ayat-ayat dia kan. Nanti kita tengok lagi. Okey, kita akan tengok ni soalan pokok hiasan pula. Okey, sebuah kilang menghasilkan 2 pokok hiasan. Okey, pokok hiasan A dan model B. Model A, model B. Okey, macam tu juga ada tahun tu dia keluar kalkulator jenis A, kalkulator jenis B. Okey, ada juga kereta jenis A, kereta jenis B. Macam tu je lah. Dalam sehari kilang itu menghasilkan X unit. Ni dia bagi tahu siap-siap dah. Okey, ni X ni bilangan model A. Okey, so kita jangan ubah pula. Okey, sebab dia bagi tahu lah yang ni bilangan model A lah. Okey, bilangan pokok yang jenis A tu. Okey, so Y ni adalah bilangan pokok model B. Okey, masa untuk menghasilkan 1 unit. Okey, so masa untuk menghasilkan 1 unit model A adalah 50 minit dan model B 40 minit. So cikgu tulis kat sini lah ni A dia, ni B dia. Sini besar sikit. Okey, bilangan dia. Okey, kalau untuk A bilangan dia X. Untuk B bilangan dia Y. Lepas tu masa untuk buat tu lah pokok tu kan. Time PKP ni kita tak ada kerja, kita pergi beli daun-daun ni dekat Eco. Okey, RM2 seposit. Okey, kita pun gubah lah kan. Okey, nak buat yang model A ni lama sikit 50 minit. Okay, kalau orang cakap 5 minit dia siap dah. Tiba-tiba cantik je kan. Kalau kita buat ni tak tahu cikgu lah, tak pandai. Okay, masa untuk buat pokok B ni dia ambil masa 40 minit je. Kat situ. Okay, kita tulis dulu maklumat dia kat situ. Okay, sekarang ni kita pergi dekat soalan tu, kita maklumat dia. Penghasilan kedua-dua model tu berdasarkan kekangan berikut. Ada syarat-syarat dia bawah ni. Okay, yang pertama. Model A tidak boleh melebihi 60 unit. Tidak boleh melebihi. Sama tak apa? Tidak boleh lebih je. So A ialah X. Jangan tulis A tau. X. Bilangan dia X. Dia tak pakai A dengan B dah. Dia pakai X dengan Y je. Sebab kita nak lukis graf. So model A tidak boleh melebihi 60 unit. Okay, so tidak boleh melebihi. So kita kena buat dia kurang ataupun sama dengan 60.
Okey, bilangan model B adalah lebih 2 kali bilangan model A. Bilangan model B Y adalah lebih 2 kali bilangan model X. Lebih 2 kali. Lebih lah. 2 kali X. Okey. Jumlah patung mainan. Patung mainan mana pula ni? Tak ada kaitan ni. Okey, so potong-potong yang ketiga ni. Okey. Tiba-tiba je kan. So tak ada Yang ketiga tu tak ada. Okey. So abaikan patung mainan. Permainan soalan lain ni. Dia terselit kat situ pula. Okey, yang keempat. Jumlah masa untuk menghasilkan kedua-dua model tidak melebihi 400 minit. Okey, so kita tengok untuk model A, satu model 50 minit. Tapi dia bukannya buat satu je, dia buat X. Bilangan pokok tu ada X. Kita tak tahu lagi berapa ni, kita tulis X. Okey, jumlah masa tambah dengan. So kita tengok bahagian masa ni. Okey, model B 40 minit. Satu pokok. Kita bukan buat satu pokok, kita buat Y pokok. Okey, tidak melebihi 400 minit. So kena kurang dan sama dengan 400 minit. Tak boleh lebih pada 400 minit sebab kita nak buat kerja lain lagi kan. Okey, 400 minit je kita nak ubah-ubah bunga ni. Sebab lepas tu kita nak kelas PDP lah apa kan. Okey, so 400 minit tu kekangan dia. Okey, so yang ni kita boleh kecilkan. Bahagi dengan 10, so dia akan jadi 5x. Kita bahagi dengan 10 Okey, so 5x tambah 4y lebih kecil dan sama dengan 40. Okey, so tulis dalam bentuk yang teringkas. Tapi dia bagi markah juga kat sini. Okey, nanti kita nak lukis graf, kita ambil yang teringkas ni. Okey, last kekangan, last syarat. Okey, constraint yang terakhir, bilangan model B. Okey, bilangan model B adalah Y. Melebihi 2 kali model X. Tak boleh tulis macam tu. Kita baca ayat sampai habis dulu supaya senang. Okey, bilangan model B melebihi 2 kali model A. So melebihi ni kita buat tolak. 2 kali model A. Okey, sekurang-kurangnya. So sekurang-kurangnya lebih besar dan sama dengan 10. Ni macam ayat yang kita buat tadi dah dalam kita punya ulang kaji tadi tu kan. Okey, pattern F dengan pattern K. Y melebihi, X melebihi Y. So X tolak Y. Y melebihi X. So Y tolak X. Okey. Okey, so hak ni pula siapa melebihi siapa? Model B. So Y melebihi 2 kali model X. So 2X. Lebih besar dan sama ni maksudnya sekurang-kurangnya 10. Okey. Okey, so kita akan dapat kalau ada 4 kekangan kita akan dapat 4 markah. Kalau 4 ketaksamaan disobat kita akan dapat 4 markah dah kat bahagian ni. Okey. So just nak baca ayat-ayat dia je lah. Okey, lepas tu kita akan tengok keuntungan. Okey, yang ni lah kita panggil fungsi objektif. Fungsi objektif ataupun objective function. Okey, so cerita dia, objektif dia apa? Objektif dia buat pokok ni nak dapat untung lah. Okey, so kita nak keuntungan. So keuntungan tu nanti cikgu akan cerita detail tapi untuk kes ni, okey, untung dia keuntungan. Okey, so profit lah, cikgu tulis profit lah pendek sikit lah. Profit dia kalau satu pokok A berapa profit dia dapat? RM30. Ui. Best juga kan berniaga ni time PKP. Okey, pokok B pula profit dia lagi banyak RM45. Okey, satu pokok dapat keuntungan je ni. Bukan modal, keuntungan je. Sebab tu dah cikgu rasa dia beli dekat Eco ni murah je kan. Okey, so dia jual mahal. Okey, sebab dah cantik kan. Itulah kemahiran. Okey, so keuntungan. So kita tulis K. K tu keuntungan. Okey. Lepas tu kita tengok pokok A untung dia RM30. Kalau satu pokok dia ada X pokok. Okey. Dan keuntungan model B RM45. Satu pokok RM45. Dia ada Y pokok. Tak tahu apa bilangan kan. Okey. So ni kita akan cari keuntungan dia nanti. Kita akan lukis graf dulu. Okey. So 30X tambah dengan 45Y ni kita panggil. Ni lah fungsi ni kita panggil fungsi objektif. Fungsi objektif ke? Objektif fungsi ke? Asal fungsi objektif? Okey.
Okey, tak apa kita tengok nanti cikgu akan terangkan lagi. Okey. Fungsi objektif, betul lah. Fungsi objektif ada pun kat sini. Okey, fungsi objektif. Okey, inilah 30x tambah dengan 45y kita tulis sebagai K. K tu keuntungan ataupun apa-apa dah cerita yang dia nak nanti. Objektif dia apa? Objektif ni adalah keuntungan. So kita buatlah K sama dengan 30x tambah 45y. Okey, so kita akan carilah keuntungan dia. Okey, so kita akan cari keuntungan dia. Okey, so kita akan cari tu, kita tengok contoh kat bawah ni. Contoh kat bawah ni dia dah buat graf siap-siap kat kamu. Okey, kita tengok nanti. Okey, so kita akan cari nilai minimum dan maksimum. Okey, ikut graf ni nanti. Okey, kita nak lorek dulu kawasan R yang memenuhi ketaksamaan ni. Okey, ketaksamaan ni. Okey, X tambah Y. Okey, sama dengan 10 dulu. Okey, so X tambah Y lebih kecil dan sama dengan 10. So, cikgu dah ajar dah cara nak lukiskan garisan ni. So, kita akan cari dua pasang titik. Okey, so kalau X kita ambil kosong. Kalau X kosong, so kosong kat sini. Y akan jadi 10 lah. Kita buat sama dengan X. Okey, Y 10. So, kosong 10. Tandakan kosong 10 kat sini. Kosong 10. Okey, lepas tu cikgu saya nak X5 pula lah. Kalau X5, so 5 tambah 5. Kan? Y dia kena 5 juga. So 5 dengan 5. Okey, so 5 dengan 5. So kita tandalah 5 dengan 5. Ambil dah titik apa-apa pun yang kamu berkenan. Okey, titik tu ada dekat sini. So 5 dengan 5. So cikgu pun tandalah tadi kosong dengan 10. Okey, lepas tu 5 dengan 5. Ni 5X, ni 5Y dia. Okey, lepas tu kita gariskan. Okey, kita gariskan dengan garis lurus elok-elok. Garis elok-elok. Okey, so kita akan dapatlah equation ni. Kita buat sama dengan ni. Garis tu kena buat sama dengan. Nanti lorekkan baru kita buat di atas ke di bawah. Okey, kita tulis dulu sama dengan. Dekat garis tu nama dia sama dengan. Tuliskan nama garis tu. Nanti kita silap kalau ada 2-3 garis. Okey, so garis pertama siap. Okey, 0, 10 dengan ni kita gariskan sampai bawah ni. Okey, tuliskan nama dia. Okey, begitu juga untuk dua garis yang kedua dan ketiga ni. Okey, so 2Y. Okey, so 2Y tolak X. Kita buat sama dengan 2. So kita pilihlah XY kita 2 pasang titik dah cukup. Okey, cikgu saya nak X kosong lah. Kalau X kosong, so 2Y sama dengan 2. Cikgu congak je 2Y sama dengan 2 ni kosong. 2Y sama dengan 2, Y 1. So 0, 1. Okey, tandakan 0, 1 dekat graf kita elok. Okey, 0, 1 kat sini lah. Okey, ni 0, 1 kita. Okey, dengan satu lagi kita, cikgu saya nak kalau apa ni, X nak buat apa? X nak 4. Okey, kalau X 4, okey, so kita tulislah 2Y tolak 4 sama dengan 2. Okey, 2Y sama dengan 6. Y sama dengan 3. Oh, 4 dengan 3 rupanya. Okey, 4 dengan 3. 4, 3. Kat sini lah. Okey, so dia sambung lah. Sambung dia elok, tulis nama dia. 2Y tolak X sama dengan 2. Okey, tulis nama dia kat situ. Kat ujung garis tu. Okey, begitu juga garis yang ketiga ni. Okey, garis yang tiga. Okey, kalau X kosong, Y kosong. Lepas tu kita tandalah. Okey, cari satu lagi pasang X. Okey, kalau X2, okey, X2, Y3. X2, Y3. Okey, so kat sini kita pun sambung lah. Dapatlah tiga garis. Okey, sekarang kita nak lorek. Okey, kita nak lorek, baru kita tengok ketaksamaan dia. Okey, kita tengok ketaksamaan dia. Okey, garisan yang pertama ni. Okey, Cikgu Padam adik nak tengok dia lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Y tajuk So Y tajuk. So dia lebih kecil, so dia di bawah. Okey, ni lebih kecil, so dia di bawah. Tandakan dia di bawah. Okey, garisan hak ni pula, garisan yang kedua ni. Lebih apa ni? 2Y tolak X lebih besar pada 2Y tajuk, Y positif. Okey, lebih besar, so di atas. Okey, so garisan ni di atas.
Kita akan lorek bahagian atas. Okey, garisan yang ketiga. Okey, 2Y. Y tajuk, cantik, Y positif lebih besar. So, di atas juga. Okey, ni pun di atas juga. Di atas. Okey, so bila kita tengok semua ke atas, so kawasan ni tak boleh sebab kawasan ni kalau kita lorek dia akan di bawah garisan ni. Okey, so semua di atas. Okey, so dia punya lorekan ialah macam ni. Ni tak boleh. Kalau kita ambil ni dia jadi bawah kan. So dia hati-hati dekat kawasan kecil tu. Takut kita terlorek sekali. Nanti salah nak. Okey, semua ke atas garisan kan. Okey. Dia garisan ni tak boleh lorek ke atas ni sebab dia lebih kecil. So sampai situ sahaja. Okey, so hak ni pun tak boleh lorek kat situ. Okey, ni tak boleh lorek kat sini lah. Sebab kalau kita lorek kat sini juga maksudnya dia di bawah pada garisan yang ketiga ni. Garisan ketiga ni kan. Okey, so ni kawasannya. Okey, tu kawasan yang melibatkan yang mengambil kira ketiga-tiga ketaksamaan tu. Okey, ketiga-tiga ketaksamaan tu. Okey, so hati-hati dekat kawasan kecil-kecil ni. Okey, sekarang kita nak tengok fungsi objektif kita lah. Okey, fungsi objektif kita. Ni lorekkan ni kita akan dapat 7 markah 7 markah. Okey, sekarang kita nak tengok kita punya fungsi objektif kita dia nak apa. Seterusnya cari nilai minimum dan maksimum. Okey, nilai minimum dan maksimum ni kita panggil nilai optimum. Okey, optimum tu mungkin minimum mungkin maksimum. Okey, bagi Y tambah 5X dalam kawasan berlorek tu. Cikgu akan tunjukkan dua kaedah. Okey, so dia minta kita cari yang ni. So kita tulis K. K sama dengan Y tambah dengan 5X. Okey, K sama dengan Y tambah 5X. So, cara yang pertama, cara kaedah garis lari. Kita nak cari nilai minimum dan maksimum. Okey, so nilai maksudnya kita nak ambil Y dan X yang mana yang menyebabkan dia minimum, Y dan X mana yang kita akan menyebabkan dia dapat maksimum, nilai terbesar. Okey, cara yang pertama adalah garis selari. So, fungsi objektif kita, mula-mula kaedah pertama sediakan fungsi objektif. Okey, cikgu pun tulislah fungsi objektif dia. Okey, fungsi objektif dia K sama dengan Y tambah 5X. Macam tadi dia cakap keuntungan. Ni dia cakap macam ni je, kita tulis macam ni je lah. Okey, so selalunya kita pakai K. Okey, so gantikan nilai K dengan sebarang nombor dalam skala. Okey, so nombor kat skala kita, okey dia ambil kat situ 5. Okey, ni sebarang nombor. 5 ni sebarang nombor. Letak je yang ada dekat skala ni. Okey, dia letak 5. So kita ambil 5 lah. Kita nak letak 10 pun boleh. Okey, kita letak 5 lah. Okey, ikut contoh yang ni. Okey, so sekarang ni kita pun cari dua pasang titik. Okey, kalau X dia kosong, ni X kosong ni X kosong. Kalau X kosong, okey, cikgu tulis sama dengan 5 kat sini. Kalau X kosong, so kosong kat sini, Y tambah dengan 5 kali kosong, kosong. So Y 5. So kosong dengan 5. Okey, kosong 5. Okey, cikgu tanda dulu kosong 5. Hitam pula kosong 5 kat sini. Okey, lepas tu dia buat X1 pula. Okey, Y sama dengan 5 kali 1. Y tambah dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Okey, so Y jadi kosong lah. Okey, ni 5, kosong tambah 5. So, okey, satu lagi titik ialah 5 kosong kat sini lah. Okey, so ni kita panggil nak buat garis selari ni. Okey, so kita akan buat garis selari kita. Okey, garis selari kita cikgu gariskan ni. Okey, kita buat garisan putus-putus. Tak nak, dia tak nak garisan putus-putus. Ni cikgu buat dia garisan penuh dululah. Okey, sambungkan dua-dua ni. Okey, sekarang ni, okey, step yang kita tengah buat ni kita tengah lukis ni.
kita tengah lukis garis putus-putus. Dia putus-putus ni cikgu buat penuh tak apa kamu. Bayangkan dia putus-putus. Okey, kita akan buat garisan putus-putus kat sini. Okey, lepas tu kita nak buat apa untuk tahu nilai minimum maksimum dia? Nilai minimum dan maksimum mesti dalam rantau. Okey, so dalam rantau. So cikgu akan ambil pembaris. Okey, sebab dia kata gunakan pembaris. Okey, mana pembaris? Cikgu. Kenapa kena plot dekat 5 tu? Kenapa? Kenapa kenapa cikgu letak titik tu dekat 5? Okey, ni cikgu ganti ni kan dekat sini. Okey, kita tulis dulu equation kita. Okey, K tu kita letak je apa-apa nilai. Lepas tu kita try ganti. Okey, kita cari 2 pasang titik macam tadi. Okey, bila X kosong, Y adalah 5. Okey, so 05 cikgu tandakan 05. Okey, kalau X1, cikgu letak X1, 5 kali 1, 5. So Y sama dengan 0. So 1, cikgu salah tanda. Okey, bagus. Oh. Cikgu yang salah tanda. Okey, bagus. Okey, so 10. Patutlah. Okey, kita buang yang tu dulu. Dia akan pergi dekat bagus. Okey, 10 kat sini. 10. Bagus. Okey, so kita buat garis lurus kita garis lurus ni bawa betul garis lurus hitam ni hitam pula, dia tak ada hitam. Betul. Okey, so garis lurus ni lah yang kita nak. Bagus. Okey, sekarang ni kita dah lukis garis lurus. Okey, dah lukis garis lurus dengan garisan putus-putus tau. Okey, lepas tu kita nak cari yang minimum dengan maksimum. Okey, nak cari minimum ke maksimum dia, nilai dia. Okey, kita ambil pembaris. Okey, pembaris kita ni kita buat dia selari dengan tangan je. Okey, kita bawa pembaris kita ni bagi dia selari dengan garisan nak kita baru dia lukis tadi tu. Okey, tak selari lagi. Okey, pusing dia bagi dia betul-betul. Ini kaedah pertama tau. Kaedah kedua lagi simple sikit. Kaedah pertama dia leceh sikit. Okey, so kita bawa dia kat sini. Okey, lepas tu kita gerakkan. Kalau kita nak soalan dia nak minimum, so kita gerakkan pembaris kita ke bawah. Gerakkan ke bawah pembaris kita ni. Okey, kita gerakkan selari dengan garis yang kita lukis tadi. Gerakkan ke bawah sampai titik terakhir yang dalam rantau. Cikgu nampak. Okey, ni titik dia. Okey, titik dia ialah titik 01. Okey, 01. Ni kita letak dulu. Okey, simpan dulu. Okey, sekejap lagi kita ganti dekat fungsi objektif kita. Okey, lepas tu cikgu nak cari ni minimum paling bawah. Kita bawa garisan tu selari dengan garisan tadi tu. Okey, kita bawa dia sampai paling bawah. Masih dalam rantau. Okey, masih dalam rantau. Okey, lepas tu kita tengok yang maksimum pula. Kita bawa garisan tu selari. Kita tengok titik yang terakhir dalam rantau. Yang tu. Okey. So cikgu jumpa dah. Yang ni adalah titik terakhir dalam rantau. Okey. So berapa tu? 46. 46. Okey. So kita akan ambil 2 titik ni. Okey. 2 titik ni. Dan kita ganti dekat fungsi objektif kita tu. Okey. So ambil balik fungsi objektif kita yang kita tulis tadi tu. Okey. So K sama dengan Y tambah 5X. Okey, so kalau nilai maksimum kita, so kita kena ambil titik 46 lah. Okey, so kita pun gantilah K sama dengan 6 tambah dengan 5 kali 4. So dia punya nilai maksimum dia 26. Okey, 26. Okey, so tu K yang maksimum. Okey, K yang maksimum. K minimum pula kita cari tadi, kita dapat titik 01. Okey, so kita pun tulislah titik kita titik 01 yang paling minimum. Okey, so 01.
Okey, gantilah dalam K kita. K sama dengan Y kita 1 tambah dengan 2 kali kita punya tu kosong kan. X kita kosong. So dapatlah nilai minimum kita. K minimum kita ialah 1. 2 kali kosong kosong. So dapat 1. Okey, tu yang dia nak. Tapi kalau dia nak minimum saja kita ambil 1. Kalau dia nak maksimum je kita ambil ni. Kalau dia nak nilai-nilai optimum kena bagi dua-dua. Optimum tu maksudnya dua-dua sekali. Okey. Okey, so yang ni adalah kaedah yang pertama. Kaedah pertama kita tulis fungsi objektif. Lepas tu kita lakarkan garisan dia, garisan putus-putus. Okey, lukiskan garisan dia putus-putus. Lepas tu kita gerakkan pembaris kita ke bawah untuk cari yang minimum, ke atas sampai tempat last sekali dalam kawasan berlorek. Jangan ambil kawasan yang tak berlorek. Okey, cikgu ni kalau saya gerak ni boleh lagi ni sampai sini boleh cikgu. Tapi dia dah keluar pada rantau. Oh cup. Dalam buku teks kamu dia bagi tahu rantau ni nama dia, rantau ni ada nama dia. Sebelum ni dia tak bagi nama rantau. Okey, rantau yang berlorek ni nama dia, sebelum cikgu lupa, rantau tersaur. Kau. Okey, cikgu pun first time dengar ni, sebelum ni tak ada. Okey, apa benda rantau tersaur ni? Okey, cikgu pun tengok dalam bahasa Inggeris. Apa benda bahasa Inggeris dia kan? Okey, kadang-kadang bahasa Inggeris kita lebih faham sikit. Okey, sebab istilah ni kita jangan guna, tersaur. So maksudnya dia adalah visible region. Region tu rantau lah. Visible region. Okey, visible region tu maksudnya rantau ni boleh terlaksana dengan nilai-nilai tu lah. Okey, dengan kekangan tu. Okey, yang possible lah, region yang possible lah senang. Visible tu macam possible lah yang boleh dilaksanakan. Okey, possible region. Okey, visible region ataupun dalam bahasa Melayu kalau dia tulis rantau tersaur tu, okey, lorekkan rantau tersaur, maksudnya itulah rantau dia. Kan, dan dia akan sebut juga nilai tersaur. Okey, nilai tersaur bagi nilai minimum, maksimum. Okey, nilai dia ialah nilai 01 dengan 46 ni, lepas tu kita gantilah. Okey, tu kaedah yang pertama. Okey, kaedah pertama kita pakai pembaris tu. Kaedah yang kedua lagi senang. Okey, kita tak nak dah pembaris. Tak ada tepi. Okey, so cara dia ialah kaedah kedua, kita tengok fungsi objektif kita pun rewrite balik fungsi objektif kita. K sama dengan Y tambah 5X dia bagi dalam soalan ni. Kalau dia tak bagi, kita buat macam keuntungan tadilah. Kita darab-darab macam keuntungan dia bagi. Kita tengok soalan. Okey, lepas tu kita tengok bucu rantau tu. Okey, so bucu rantau. Okey, tengok rantau ni ada 4 bucu rantau. 4 ke? Masa sana cikgu bawa turun ke bawah sikit. Okey, kita tengok rantau ni ada berapa bucu. Okey, bucu yang pertama ialah 01 ni bucu. Okey, ni satu bucu. Okey, satu lagi bucu kat sini. 1,5. 1,5. Okey, X dia 1 kat sini, Y dia 1,5. Okey, tulis. 4, 6 dah bucu juga. Lagi ada bucu satu lagi kat atas ni. Okey, bucu satu lagi ialah 0, 10. Ada 4 bucu semua sekali. Okey, so kita tulis mari sini bucu-bucu dia. Okey, so cikgu tulis kat tepi ni lah. Okey, so cikgu ada 4 bucu kat sini. Okey, so bucu 0, 01, bucu 1 dengan 1,5, bucu 4, 6 dan bucu 0, 10. Okey, ada 4 bucu kat situ. Biasanya paling maksimum 4 lah. Dia tak ada lebih-lebih sangat. Okey, kita ada 4 bucu. Gantikan setiap satu tu dalam fungsi objektif. So, kita ganti dalam K tu So, K ni, yang kita dah ganti, kita dapat 1 tadi kan? Okey, kita dapat 1. Hak ni pun kita dah ganti. K dia dapat berapa tadi? K dia dapat 26. Okey, ni kat atas ni kita dah ganti dah 4, 6 tu. Okey, so sekarang ni kita ganti 1 dengan 1,5. Okey, so cikgu ganti kat sini lah. K dia sama dengan 1, 1,5. 1,5 ialah Y dia tambah dengan 5 kali dengan X dia 1. So dapat 6,5. 6,5 ni K dia 6,5. Okey, satu lagi 0, 10. 0, 10. So K dia sama dengan Y 10 tambah dengan
5 kali kosong. So cikgu dapat 10. Okey, so hak ni K dia 10. Kita ganti je dalam fungsi tu dapat K 10. Okey, sekarang ni kita dah ganti dekat 4 bucu. Okey, dia nak K maksimum. So kita ambil yang maksimum. Ni lah. Macam kita buat kaedah pertama pun kita dapat yang ni kan. Macam kita angkat pembaris kita pun kita dapat yang ni juga. So nilai paling besar kita tulis K 26. Okey. Nilai paling kecil, okay, so K minimum, so K kita dapat 1 kat sini. Sama juga macam kita buat guna pembaris. K sama dengan 1. Ni kan, ni 1 ni 6.5 bukan kecil. 26 paling besar. Okay, so paling kecil ni maksimum. Ni minimum. Okay, yang ni minimum. Okay, so kalau kita guna pembaris tadi pun kita dapat benda yang sama juga. Okay, so kaedah yang kedua ni lebih simple lah. Tak payahlah nak lukis garis lah, nak ganti-ganti lah apa semua kan. Okay, so takut juga dia suruh guna kaedah yang pertama ni. So kita kena buatlah garis yang putus-putus ni, bawa ke atas, turun ke bawah kalau minimum. Itu adalah cara nak cari fungsi optimum dia, fungsi objektif dia. Cara dia macam tu Okay, kita tengok soalan terus kepada soalan pattern SPM. Okay, pattern SPM. Okay, so cikgu akan tunjuk. Cikgu tunjuk jugalah dua-dua sekali lah. Okay, so dua-dua sekali. Lepas tu nanti kamu akan buat soalan SPM yang ada dekat latihan bawah tu. Okay, sebuah institusi menawarkan 2 kursus komputer A dan B. Terdapat X bilangan pelajar kursus A. X kursus A. So X adalah bilangan pelajar kursus A. So kita pun tulislah. Okay, X ni adalah bilangan pelajar kursus A. Kursus A. Okay, Y bilangan pelajar kursus B. Okay. Okay, so dia bagi bilangan, kekangan dia, syarat-syarat dia bilangan maksimum pelajar. Okay, bilangan maksimum maksudnya kedua-dua kursus lah. Okay, so kita pun tulislah X tambah Y. Maksimum dia adalah 100. Okay, so dia kena kurang dan sama dengan 100. 1 markah dalam tangan, insyaAllah. Okay, so bilangan maksimum pelajar, so maksudnya dua-dua sekali X tambah Y. Okay, bilangan pelajar kursus B tidak melebihi 4 kali bilangan pelajar kursus A. Bilangan pelajar kursus B, Y tidak melebihi. Okay, so tu dia dulu 4X ni, tu dia dulu 4X. Okay, 4X, so tidak melebihi. Okay, sama tak apa. Okay, dia kena kurang dan sama. Tidak melebihi, so kena kurang. Okay, sama tak apa. Okay, tak boleh lebih je. Okay, satu lagi markah untuk yang kedua. Okay, bilangan pelajar kursus A selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya 2 kali bilangan kursus B. Okay, kursus A ialah X. Selebih-lebihnya. Okay, kalau sekurang-kurangnya lebih besar dan sama. Kalau selebih-lebihnya lebih kecil dan sama 2Y. So, yang ni kamu boleh baca soalan pelan-pelan, jangan laju-laju kalut-kalut. Okay, lepas tu kita tulislah kekangan dia kan. Okay, so dah dapat soalan A kita dah jawab. Tulis 3 ketaksamaan, dah tulis dah. Tak ada lagi nak tanya soalan, kita dah jawab dah kat atas ni kan. Okay, so 3 markah. Okay, lepas tu dia nak apa? Okay, soalan seterusnya menggunakan skala 2 cm 10 pelajar. Okay, 2 cm 10 pelajar kamu guna kertas graf elok 2 cm 10 pelajar. Okay, so kita pun tandalah kat dua-dua paksi Okay, ikut dia punya skala elok 2 cm contoh ni 2 cm 2 10 pelajar So 10, 20, 30, 40. Paksi X adalah khusus A. Okay, so dia kata skala sama. 10, kita gunakan kertas graf elok. Cikgu tak ambil kertas graf ni, cikgu nak lakar je kat sini. Kamu kena lukis elok 30. Dan seterusnya lah. Okay, lepas tu, okay, kita akan lukislah. Okay, so
Dia kata bina kawasan R. Okey, kalau dia sebut kawasan R, R lah. Okey, so kalau dia sebut rantau tersaur, benda tu lah. Okey, so kita akan lakarkan lah. Cikgu lakar cepat-cepat untuk soalan ni cikgu. Okey, untuk garis yang pertama, X tambah Y sama dengan X 50, Y pun 50 juga. Cikgu, Ya, Pak CY tak payah ikut pemboleh ubah lah cikgu. Macam siwa tak payah ikut pemberi ubah, tak faham. macam bilangan pelajar khusus A tu kan X kan. Lepas tu yang dekat graf cikgu khusus A dekat Pak CY. So boleh macam tu. Bilangan pelajar, silap lagi. Okey. Oh. Boleh tak ni Y? Ni B. B adalah Y. Tulis kat situ betul dah. Tulis kat sini pula salah. Okey, bagus. Okey, hak ni khusus B. Hak ni khusus A. Okey. Lepas tu skala dia kata sama kan. Pada dua-dua paksi guna skala yang ni. 2 cm 10 pelajar. So 2 cm 10 pelajar. Okey. Lepas tu cikgu pun gantilah. Okey, kalau X dia 40. Kalau X dia 60. Ambil 60 lah kat sini. X 60, Y 40 lah kan. Okey, 60 dengan 40 kita tandakan elok. Okey, cikgu. Okey, kat sini katakan. Okey, cikgu just nak lakar cepat-cepat je. Okey, kalau X dia 50, Y pun 50 juga. 50 dengan 50. Okey, so cikgu gariskan garisan ni. Okey, garisan ni. Cikgu gariskan. Okey, jangan nak tunjuk kawasan je. Okey, garisan. Ni skala cikgu tak cantik ni. Okey, garisan yang kedua. Okey, hak ni kita tulis dulu. X tambah Y sama dengan 100. Okey, lepas tu X kosong, Y kosong. Okey, garisan yang kedua ni X kosong, Y kosong. Kalau X 10, Y 40. X 10, Y 40. Cikgu tanda kat situ. Okey, cikgu gariskan. Garisan penuh juga dia garisan penuh juga. Dia tak dapat ke sana pula. Aduh. Kalau cikgu ni besar sangat. Macam itulah agaklah. Okey, lepas tu tulis nama dia dulu. Sebab kita lupa pula ni garisan mana. Okey, ni Y sama dengan 4X. Okey, lepas tu garisan yang ni. Kalau X kosong, Y kosong. Okey, X kosong, Y kosong kat sini juga. Kalau X 40, Y 20. X 40, Y 20. Okey, dia kat sini. Okey, so kamu pun gariskan. Ni color yang sama juga. Okey, so hak ni nama dia X sama dengan 2Y. Okey, sekarang ni kita nak lorek. So kita tengok Okey, yang ni Y tajuk, so dia di bawah. Okey, so dia di bawah. Y tajuk lebih kecil, so di bawah. Mana dia garisan dia? Ni garisan dia di bawah. Okey, lepas tu hak ni pula Y lebih kecil daripada 4X. Okey, Y tajuk, Y di bawah. Okey, di bawah. Bagus. Okey, X lebih kecil daripada 2Y. So kita tengok lebih kecil, kita pun loreklah kat bawah. Padahal kita kena baca Y. Okey, so X lebih kecil dan sama dengan 2Y. Tapi 2Y lebih besar. Okey, so hak ni kena ke atas. Macam tu. Okey, so hak ni lah. Lorekkan dia yang ni. Okey. So lorekkan dia ialah kawasan dalam ni. Okey, sana cikgu try tengok kalau boleh. Sorry. Salah. Tak nak gerak pula. Tak apalah. Okey, so lorekkan dia yang ni. Okey, tak nak banyak sangat kacau-kacau tu. Okey, so kita loreklah dia elok-elok dengan pembaris kita.
Allah tu tak cantik tu. Okay, so bila kita lorekkan, kita dah dapat 7 markah. Okay, so 7 markah. Rantau dia rantau R tu, dia lah R. Okay, so dia R dia nak kita tulis R. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Okay, kita nak jawab soalan yang melibatkan fungsi objektif dia. Apa dia kan fungsi objektifnya? Okay, sebelum tu ada soalan kat sini. Cari julat. Okay, so ni soalan PTSPM lah ni. Ni 10 markah soalan macam ni. Cari julat pelajar B jika pelajar A 30. Okey, kita mai kat graf kita. Pelajar A dia kata 30. Ni khusus A 30. Kita mai kat sini. Okey, kita bawa dia sampai bertemu dekat graf. Okey, pelajar A 30. Tap. Bawa dia sampai dia bertemu kat graf. Kat rantau. Okey, bertemu kat rantau. Okey, sekarang dia nak julat nilai. Okey, so ni rantau. Okey, kita bawa dia pergi jumpa khusus B punya budak. Okey, student dia kat sini katakanlah 15. Contohnya 15 ni. Okey, lepas tu dia nak julat. So ni pun rantau juga ni. Ni pun rantau juga yang ni. Ni dalam rantau lagi. Dalam rantau 30 lah. Okey, dia 30 sampai ke atas ni. Okey, kita baca pula dekat tepi ni. Okey, kita baca kat tepi ni. Katakanlah kat sini 65. Katakanlah 65 kat sini. So, bila dia nak julat, kita akan tulis macam ni. Khusus B paling kecil, kalau khusus A 30, khusus B paling kecil 15 orang. Paling besar 65 orang. Tulis macam tu. Jangan ambil nombor perpuluhan sebab ni bilangan pelajar. Okey cikgu, okey kat atas ni kan 15.3. Katakanlah kita baca dapat 15.3. So jangan ambil 15.3. So kita naikkan ke atas. So dia dapat 16. Kalau kita turun bawah ambil 15, dia dah di keluar rantau. Dia dah bawah rantau. Okey, so kita ambil 15. Kita ambil 16. Naikkan ke atas. Katakanlah atas garisan ni kita baca 15.3. Jangan ambil point ni sebab bilangan pelajar. So kita naikkan ke atas dalam rantau. Mesti dalam rantau. So kita tulislah 16. Okey, 16. Okey, tapi kalau kita dapat tepat 15, okey cantiklah kita tulis 15 lah. Sebab 15 tu memang nombor integer kan. Ke atas ni, katalah ke atas ni cikgu, ke atas ni kan saya dapat ke atas line ni 65.7. 65.7. Katakanlah kat sini 65.7 atas line ni. Okey, so kita tak boleh ambil 66. Kalau 66 dia duduk kat atas. 65.7 bundar lah cikgu cari 66 tak boleh. Sebab kalau 66 dia dah keluar rantau. Okey, naik atas dia dah keluar pada rantau 66 tu. So kita kena ambil 65. Turunkan dalam rantau. Okey, so macam tu cara dia. So hati-hati dekat situ juga. Okey, kita nak tengok sekarang ni fungsi objektif. Okey, fungsi objektif. Okey, soalan A tadi kalau dia kata dia nak nilai minimum pelajar B, kalau nilai minimum kita jawab 15 sahaja. Kalau dia nak nilai maksimum pelajar B, kita jawab 65 sahaja. Tapi kalau dia nak julat, kita jawab dua-dua sekali. Okey, dua-dua sekali kalau julat. Daripada awal sampai akhir dengan tanda ketaksamaan tu. Okey, sekarang fungsi objektif dia. Okey, jom kita baca fungsi objektif dia. Apa benda ni? Diberi yuran bulanan khusus A RM50. Yuran bulanan khusus B RM60. Okey, yuran. Okey, khusus A yuran dia RM50. Khusus B RM60. Okey, so sekarang ni dia kata dengan melukiskan fungsi objektif. Kena lukis. Okey, fungsi objektif tentukan bilangan pelajar khusus A dan B yang akan ditawarkan oleh institusi tu. Macam mana kita nak buat tu? Okey, so seorang RM50. Kalau X orang khusus A, X 50X tambah dengan 60Y. Ini adalah fungsi objektif kita. Tulis dulu untuk markah. Okey, sekarang kita nak cari yang minimum ke yang maksimum cikgu? Okey, kalau institusi dia menawar-nawarkan khusus ni, dia memang nak keuntungan, dia nak yuran yang maksimum lah. Dia tak nak lah yuran yang minimum kan. Dia nak ramai lah pelajar. So kita kena cari K yang maksimum. Okey, dia tak cakap pun cikgu. Okey, so daripada ayat dalam soalan, dia kata dia nak, okey, tentukan bilangan pelajar yang akan
akan ditawarkan. So kalau institusi tu dia akan tawarkan bilangan yang maksimum lah, nanti dia dapat duit banyak kan. Okey, jelaskan kenapa. Kerana menghendaki kan, mengutamakan ke kan, apa dia ayat dia, cikgu BM ni memang fail sikit. Okey, kerana keuntungannya besar. Okey, kerana keuntungan besar, tu dia macam tu lah. Okey, yuran yang banyak, bilangan yang banyak, keuntungan besar lah kan. Okey, kerana keuntungannya besar. Okey, so kita nak carilah keuntungan tu. Dia suruh lukis fungsi objektif, so kita kena lukislah fungsi objektif kita. So 50x tambah dengan 60y tu kita samakan dengan apa-apa nilai kat sini. Okey, apa-apa nilai dekat kita punya paksi tu. Okey, so kalau cikgu tengok je kat sini, cikgu tengok dia. Okey, so kita tengoklah dia punya bucu dia. Bucu dia ada 2. So bucu sini, okey, bucu ada 3 tapi bucu bawah ni tak logik lah kan. Kita nak nilai bilangan yang maksimum bucu ni, apa koordinat dia, dan satu lagi bucu yang dalam rantau bucu ni. So kita ambil koordinat yang integer Okey, cari bucu ni, cari bucu ni. So kita try ganti dalam dia punya fungsi objektif tadi. Tengok yang mana besar, yang mana keuntungan besar. Okey, sebab yang ni cikgu tak boleh nak baca dia punya nilai sebab cikgu lukis dekat kertas ni macam ni, dekat sini je kan, lakar je. So kamu cari 2 ni, kamu try ganti. So tengok yang mana yang memberi keuntungan yang maksimum, ambil nilai tu. Yang satu lagi tu padam je. Okay, yang satu lagi tu padam je. Okay, so kita akan ada 2 titik yang maksimum. Kalau kita buat garisan tu kan dia akan pergi dekat dekat mana? Dekat mana yang akan maksimum. Okay, so kita akan ambil nilai tu lah, kamu pengganti. Okay, tu adalah soalan pattern SPM. Ni tak ingat tahun berapa yang tu. Okay, kita tengok satu lagi soalan pattern SPM, last one. Okay, last one, rak. Okay, sebuah bengkel menghasilkan 2 jenis rak, P dan Q. Okay, dia beritahu tak X, Y tu apa. Kita baca soalan dulu. Okay, penghasilan rak, ada rak P, ada rak Q. Okay, lepas tu apa lagi cerita dia? Penghasilan rak-rak itu melibatkan proses pembuatan. Okay, dia buat rak dan dia mengecat. Okay, ada 2 proses, membuat dan mengecat macam tadi dah kan. Okay, tadi tu yuran kan. Okay, ni ada buat dan cat. Yang tadi tu ada yuran. Okay, yuran dengan bilangan. Okay, so jadual menunjukkan masa yang diambil untuk membina dan mengecat rak P dan Q. Okay, so jom kita tafsirkan. Okay, mula-mula bengkel itu menghasilkan X rak P, Y rak Q. So kita tulis siap-siap, jangan ubah. X tu adalah bilangan rak P. Okay, jangan silap macam cikgu tadi. Okay, Y adalah bilangan rak Q. Okay, so kita tuliskan rak P, rak Q. X tu adalah rak P ikut soalan. Okay, so penghasilan dia mengikut kekangan ni. Okay, so kita baca ni rak. Kalau rak P nak buat dia 90 minit. Okay, nak buat 90 minit. Rak Q nak buat dia 60 minit. Okay, ni bahagian membuat ni. Ni bahagian membuat. Okay, rak P kalau bahagian mengecat, cat dia sekejap je. Okay, rak P sekejap je. Cat dia 20 minit je. Okay, 20 minit. Okay, rak Q ni bahagian mengecat ni. Rak Q mengecat dia satu rak 28 minit. Lama pula kan. Okay. So rak P nak buat dia lama. Ni kan, ni rak P nak buat dia lama sebab dia besar macam ni. Okay, tapi nak ngecat dia sekejap pula 20 minit. Okay, mungkin dia pakai cat biasa-biasa je kot. Okay, ni dia buat 2-3 lapis lah kot rak Q. Katakan tak payah fikir lah. Okay, so jumlah masa maksimum membuat. So kita tengok bahagian membuat sahaja. Ni bahagian membuat. Okay, satu rak P 90 minit. Kalau X rak, bilangan dia X ni 90X. Tambah dengan kita ambil masa membuat. Jangan tengok mengecat, tengok membuat sahaja. Membuat rak Q 60 minit, sejam nak buat dia. Okay, so dia ada berapa bilangan dia? Y. Dia kata masa dia ialah. So kalau ialah tu dia kena sama dan kurang daripada. Okay, tak boleh lebih pada tu.
Okey, so dia tulis ialah tu kan kita jangan buat sama dengan saja. Okey, ialah maksudnya dia tak boleh lebih pada masa ni lah. Okey, masa yang diberikan ialah banyak ni. So kena kurang ataupun sama dengan masa tu je lah. Okey, so ialah tu lebih kecil dan sama Okey, so jumlah masa mengecat pula. Okey, yang kedua mengecat pula. So kita tengok kolom mengecat. Ni kolom cat. Okey, so cat satu rak Q, satu rak P 20 minit cat dia ada X rak. Tambah dengan, okey ni berapa minit pula? 28. Okey, Y sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya kena lebih besar dan sama dengan 280 minit. Okey, kena 280 minit. Okey, so kena cat lama sikit. Tak boleh cat cincai-cincai je. Sekurang-kurangnya 280 minit. Okey, nisbah rak P. So jangan tulis P, tulis X. Per dengan rak Q, Y sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Okey, 1 nisbah 3. Okey, so kita rewrite. Semua kita rewrite sebab dia boleh kecilkan. Okey, cikgu bahagi dengan 30. 30 so dapat 3X tambah 2Y. So cikgu kecilkan 1080 kita akan dapat berapa bagi 30, 36. Okey, cikgu kecilkan sebab senang nak lukis kat graf. Okey, hak ni pula bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4, 5X tambah dengan 7Y. Okey, lebih besar dan sama dengan 70. Okey. Okey, hak ni pula kita darat silang. Okey, kita darat silang kita dapat 3X lebih besar dan sama dengan Y. Darat silang cikgu darat silang macam tu. Okey, so 3X lebih besar dan sama dengan Y. Cikgu nak tulis Y tajuk lah sebab saat ni cikgu takut tersilap cara lorekkan dia. Y lebih kecil dan sama dengan 3X. Cikgu tulis Y tajuk. Ni Y tajuk cantik. Okey, ni kita tahu di bawah lagi lebih kecil. Ni di atas lebih besar. Ni di bawah. Cikgu tulis tajuk dia Y siap-siap. Y lebih kecil. Nampak tak dia menghadap kecil tu Okey, so sekarang ni kita dah dapat 3 markah. 3 ketaksamaan, 3 markah. Okey, dia nak 2 cm. Ni dah buat 3 markah. 2 cm, 2 rak kepada 2 paksi. Lorekkan rantau R. Okey, so nanti kita nak buat yang ni. Okey, lepas tu apa lagi soalan dia kat bawah tu? Okey, bilangan minimum. Dia tak nak julat. Bilangan minimum rak Q. So, kita akan tengok rak P 7. Kita bawa 7, kita pergi dekat rantau. Okey, dengan menggunakan fungsi objektif. Fungsi objektif kita. Jumlah keuntungan. Okey, so keuntungan kita 15X tambah dengan 10Y. Okey, so keuntungan sama dengan 15X tambah dengan 10Y. Okey, so satu rak untung, rak P untung RM15. Okey, satu rak. Kalau X rak 15 kali X. Okey, keuntungan rak Q kecil je rak dia dapat untung RM10 je. Okey, 10. Okey, baik kita buat pokok tadi kan untung banyak. Okey, so kita akan jawab soalan bawah ni. Okey, bermula dengan soalan B kita nak lakarkan. Nak lukiskan. Okey, cikgu dah lukis dah. Okey, so ni equation dia. Okey, cikgu dah tanda dah. Lepas tu cikgu nak buat ni cikgu tulis dulu. Ni garisan ni nama dia 3X tambah 2Y sama dengan 36. Ni garisan pertama cikgu. Okey, garisan kedua cikgu kalau X0 Y10, X0 Y10, 0, 10 cikgu tanda kat sini. Okey, kalau Y0 X14, kalau Y0 0 kat sini 14. Okey, so kat garisan ni. Okey, so cikgu akan garis dia molek-molek. Okey, warna biru. Kita garis dia penuh tak? Penuh kan garisan penuh. Okey, so apa nama garisan ni tadi? 5X tambah 7Y sama dengan 70. Okey, garisan yang ketiga. Okey, merah. X0, Y0. Kalau X, cikgu ambil X3, Y9. Kalau X
2Y6, X2, Y6. X2, Y6. Okey, cikgu gariskan elok garisan ni. Dah. Kenapa tak nak ni? Okey, so kita tulis nama dia. 5X tambah 7Y sama dengan 70. Okey, sekarang ni kita nak tengok kawasan mana. Okey, lebih kecil. Okey, lebih kecil bawah. Ni lebih besar. Okey, garisan dia yang ni lebih besar atas. So, atas. Okey, garis apa ni cikgu tulis ni? Salah ni. Nama dia ni bukan nama dia ni. Namanya ialah Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X di atas ke di bawah? Di bawah. Okey, so bukan kat atas ni, di bawah. Okey, so dia kawasan ni, kawasan bawah ni, kawasan ni. Okey, so dia akan dapat kawasan hilang pula garisan dia. Okey, so kawasan yang terlibat ialah kawasan, nak padam ni sebenarnya. Okey, kawasan yang terlibat ialah sekejap ni. Okey, cikgu nak try buat. Tak nak jadi, sekejap. Okey, cikgu nak try tengok kalau cikgu buat macam ni, senang tak nak lorek dia ni. Jadi 4. Jadi. Jadi. Okey, tu kawasan dia. Okey, tu kawasannya. Okey, so sekarang ni kita dah dapat 7 markah. Okey, markah kat mana tadi? Markah dekat 1, 2, 3, garisan ni 4, 5, 6 betul garisan dan R ni. Okey, 7 markah kita dapat. Okey, sekarang kita nak jawab soalan. Okey, so kita tengok soalan. Bilangan minimum rak Q jika rak P 7. Okey, mai balik kat sini. Rak P 7 kita pun mai dah dekat 7. Mana 7 kita? 7 kita kat sini. Okey, rak P 7 kita bawa lah bertemu dengan rantau. Bawa 7 tu bertemu dengan rantau. Okey, kita dapat kat sini. Kita baca di sebelah sini. Okey, baca di sebelah sini. Okey, so bawa betul-betul bagi bertemu tu. Okey, nak baca yang mana? Baca yang minimum. Okey, ni rantau juga. Ni rantau juga sampai atas ni. Sampai atas ni. Okey, tapi dia nak yang minimum. So, bila dia nak minimum, kita baca yang minimum je. So, dapat berapa ni? 2, 5. Okey, 2, 3, 4, 5. Okey, so kita baca betul kan bagi dia. Masuk dalam rantau betul. Okey, so jawapan yang pertama tu. Okey, rak P 7. Rak P 7. So, minimum rak Q. Minimum rak Q. 5. Okey, 5. Kita akan buat 5. Okey, kalau dia nak maksimum, kita baca yang maksimum ni. Okey, yang dalam rantau ni kita baca pergi sana 9, nampak macam 9 ni. Okey, so tengok graf kamu elok-elok. Okey, so macam tu. Kalau dia nak maksimum, ni dia tanya minimum, jawab minimum je. Kalau dia nak julat, kita jawab daripada 5 sampai 9. Okey, sampai 9 ni. Okey, ni 9 ni. Okey, so kalau dia nak minimum, ambil minimum sahaja. Okey, sekarang kita tengok keuntungan. Fungsi objektif kita keuntungan. Apa tadi keuntungan dia? Lupa dah. Okey, 15X tambah dengan 10Y. Okey, so 15X. Ni soalan yang kedua. Keuntungan dia 15X
tambah dengan 10Y. Okey, so dia nak keuntungan maksimum. So cikgu tengok tak ada titik lain dah. Okey, titik yang paling jauh daripada kosong-kosong ni, titik dia titik ni je. Okey. So, ni boleh tak cikgu? Kalau kita ambil 14 kosong, maksudnya kita cuma hasilkan rak P je. Rak Q tak boleh. Tak apalah, kita try ganti nak. Okey cikgu tengok titik ni. Okey, kita baca besar sikit tak nampak. Okey, berapa dia punya titik dia? Okey, so ni 2, ni 4. Dia tak sampai 5. Ni lah kes dia ni. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, kat sini dia lebih pada 4. Tapi dia tak sampai 5. Okey, dia tak sampai 5 untuk kalau cikgu lukis ni lah. Okey, 5 kat sini. 5. Ini 5 kita. Ini 4 kita. Okey, so cikgu bawa kat sini titik dia ni. Titik dia ni tak sampai 5. Okey, 5 kat sini. Kalau kita ambil 5, dia dah keluar pada rantau. Okey, so kita kena ambil 4. 4. Okey, 4 kat sini. Okey, lepas tu titik ni. Okey, ni berapa? Ni 10, ni 12. Okey, so kita jangan ambil titik kat atas bucu ni. Dia dapat perpuluhan. So kita ambil titik ni. Okey, titik tu berapa? 4 dengan 12. Kenapa nak integer? Sebab bilangan rak. Kalau kita ambil bilangan rak perpuluhan, rak tu tak siap lah kan? Okey, tak siap cat ke? Okey, kita tak boleh skru lagi ke? Okey, tu tak siap. So kita kena ambil nilai integer dalam rantau. Dalam rantau. So cikgu tengok kalau graf kita ni memang tak sampai 5. Kalau 5 dia dah keluar. Kalau 5 cikgu bawa 5 dia dah keluar pada rantau. Dia duduk kat sini. Okey, so dia keluar pada rantau. So kita kena ambil 4. 4 dengan siapa? 4 dengan 12. Okey, kita pemain lah kat kita punya fungsi objektif kita. Okey, mana pun objektif kita. Kecil sangat. Okey, so kita dapat titik dia berapa tadi? Rak P dengan rak Q berapa? Rak P adalah 4, rak Q adalah 12. Tak siap lagi. So keuntungan kita sama dengan 15 kali 4, 60 tambah dengan 10 kali 12. Okey, so 60 dengan 180. Ni 60 dengan 120. Okey, so RM180 keuntungan kita. Keuntungan kita RM180 dalam sehari ni. Okey, sehari untung saja RM180. Tapi kena buat berapa rak? Kita kena buat 4 rak P, kena buat 12 rak Q. Baru kita untung maksimum. Okey, barulah kita untung maksimum. Objektif kita ialah keuntungan. So keuntungan kita 180 sehari, paling maksimum untung kita 180. Okey, memang tak boleh pergi lebih lah. Memang takat 180 je. Tapi kena buat berapa rak? Rak P 4, rak Q 12. Baru untung. Kalau kita buat nilai lain, kita dapat sikit. Untung kita sikit. Itulah cerita dia. Okey, so ni adalah kisah untuk pengaturcaraan linear membawa kepada 10 markah. Dengan step pertama dia kita tafsirkan maklumat, tulis ketaksamaan. Lepas tu step kedua, lepas ketaksamaan tu kita pun lukiskan graf ikut skala dia bagi. Lepas tu kita jawab soalan fungsi objektif dia. Dia nak apa? Untung maksimum ke? Dia nak yang minimum ke apa? Kita ikut kehendak soalan. Okay, any question? Okay. Ada soalan daripada pengaturcaraan linear? Cikgu. Ya. Yang bila kita garisan yang dekat graf tu kan? Sayup sangat cikgu tak apa dengar. Okay. Yang cikgu garisan dekat graf tu. Persamaan tu kalau tulis tanda dia bukan sama dengan boleh ke? Oh, okey, dekat garis ni. Dekat garis biasa kita akan tulis sama dengan. Garis tu kan sama dengan rantau yang lebih kecil, lebih besar tu. Tapi setakat ni dia tak penalize lah. Dia tak potong markah lah. Okey, katalah cikgu saya tersilap lah cikgu kat sini saya buat. Okey, saya buat lebih. Saya buat tanda macam dalam soalan kan. Lebih kecil tu kan. Saya pun buat lebih kecil kat sini. Okey, tak apa. Dia tak penalize. Tapi nama sebenarnya, garis tu nama sebenarnya sama dengan. Okey. So tak apalah, kesilapan kecil tu mungkin dia tak penalize lah. Okay. Oh, okay. Lagi? Cikgu.
Ada lagi? Tak ada dah soalan? Okay, so ada soalan dekat handout kamu tu. Okay, cikgu nak kamu hantar dekat cikgu 2 soalan sahaja. Okay, so yang lain tu kamu buat sendirilah. Okay, 2 soalan. Tapi itulah, cikgu rasa dah boleh pergi kedai kan, beli kertas graf tu. Okay, so soalan yang cikgu nak kamu cuba juga. Okay, soalan 2019 ni, Siti ditugaskan menyediakan hadiah semenar minggu STEM ni. Okay, 2019 ni nombor 6 dengan soalan 2009. Okey, 2009. Okey, dua ni wajib buat. Okey, sebab cikgu nak tengok kefahaman kamu. Okey, so yang atas tu kamu buat kemudian pun tak apa. Okey, so cikgu bagi masa seminggu untuk soalan nombor 5 dengan nombor 6, 5 dengan nombor 6 ataupun cikgu post balik lah dekat Classroom, Google Classroom. Boleh Okey, cikgu post untuk balik. senang cikgu nak kumpulkan dekat Google Classroom. Okey, soalan 2009 nombor 5 dengan 2019 nombor 6. Dua soalan tu dulu. Okey, untuk topik pengatur cara ini. Boleh buat 2 soalan ni, insyaAllah boleh jawablah soalan SPM nanti. InsyaAllah 10 markah untuk bahagian C. Okey, untuk bahagian C. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu stop sharing dan stop recording dulu. Okey.